Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 31 Oktober bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama pagi ini. Mahasiswa digesa berintegriti dan rasional dalam setiap tindakan. 2 maut, 2 cedera kereta dinaiki dihempap tiang konkrit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Kangsar atas 104 pertuduhan seks luar tabi'i kerana meliwat isterinya. Tertuduh yang berusia 42 tahun itu turut didakwa dengan 7 pertuduhan amang seksual terhadap 3 anak perempuannya yang berusia 12, 10 dan 5 tahun pada Mei dan Jun lalu. Tertuduh yang bekerja sebagai pemandu didakwa meliwat isterinya yang berusia 37 tahun dengan antara 2 atau 3 kali sehari hampir setiap hari bermula 1 Mac hingga 3 Jun lalu. Perbuatan dilakukan di rumah pasangan itu di Sungai Siput Perak. Kesemua 104 pertuduhan itu memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan tidak lebih 20 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Terdahulu di mahkamah yang sama, dia dituduh melakukan amang seksual terhadap 3 anak perempuannya pada 4 dan 7 Mei lalu serta 4 Jun lalu di lokasi sama. Tertuduh mengaku tidak bersalah bagi 111 pertuduhan yang mengambil masa hampir 1 jam dibacakan di hadapan Hakim Rohaida Ishak. Tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes 28 November ini. Baik, 3 sekolah di daerah Kuala Selangor ditutup 3 hari bermula semalam berikutan bangunan sekolah berkenaan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS mangsa banjir. Penutupan sekolah itu susulan maklum balas dari arahan Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Kuala Selangor untuk kegunaan PPS. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sekolah terbabit adalah Sekolah Kebangsaan SK Parit Mahang, SK Ijo dan SK Pasangan. Beberapa PPS dibuka susulan banjir melanda di Kuala Selangor sejak 25 Oktober lalu berikutan fenomena air pasang besar serta hujan lebat. Jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS terbabit meningkat kepada 873 mangsa. Mahasiswa digesa untuk meletakkan nilai integriti sebaris dengan rasional supaya sebarang tindakan diambil atas prinsip kebebasan adalah masih di bawah nilai kesopanan, kesusilaan dan norma kebudayaan masyarakat dalam negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, emosi melampau, membuta-tuli atau hasutan perlu dielakkan agar mahasiswa dipandang tinggi masyarakat. Setiap kebebasan yang kita mahukan harus kita semai dengan nilai-nilai yang baik dan diiringi dengan integriti yang tinggi. Kebebasan itu seperti kemerdekaan amat bernilai. Jika ia tidak diisi dengan nilai serta adab yang baik, kebebasan itu menjadi kosong dan tidak bermakna ataupun membawa erti yang besar. Beliau berucap sebelum mempengerusikan mesyuarat Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK di Putrajaya. Tegasnya apabila mahasiswa dilihat sebagai tunggangan sesuatu kelompok berkepentingan, jati diri serta rasa hormat masyarakat terhadap mahasiswa sebagai pelapis kepimpinan negara masa depan akan tercela. Keterbukaan kerajaan dalam menerima cadangan dan mendengar suara mahasiswa hari ini adalah peluang bagi golongan pelajar itu untuk terlibat secara langsung dalam sistem pentadbiran negara. Mesyuarat MPPK kali ke-20 itu turut membincangkan 5 kertas pertimbangan, antaranya stigma terhadap kesihatan mental dan kebolehpasaran graduan dalam era revolusi industri 4.0. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengakui Malaysia berhadapan dengan tekanan daripada pihak tertentu untuk menutup akaun bank individu dan syarikat dari Iran tanpa menamakan pihak berkenaan. Beliau berkata tindakan itu disifatkan sebagai pembulian oleh orang yang sangat berkuasa. The purpose is to make it difficult for those people
That's where, yeah. We are helping to do this? We are not helping. We are forced to do this. Because if we don't, they will close our banks abroad. Beliau bagaimanapun memberi jaminan di sebalik tindakan itu hubungan dua hala di antara kedua-dua negara kekal baik. Tun Dr. Mahathir berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai laporan agensi berita Reuters semalam yang melaporkan beberapa bank di Malaysia menutup akaun individu dan syarikat dari Iran yang dipercayai berkaitan dengan sekatan yang dilaksanakan oleh Amerika Syarikat. Desas-desus mengenai calon Barisan Nasional BN untuk kerusi Parlimen Tanjung Piai pada pilihan raya kecil 16 November depan akhirnya terjawab apabila bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng dicalonkan semula bertanding menerusi pengumuman rasmi oleh pengerusi BN Johor Datuk Hasni Muhammad malam tadi. Barisan Nasional akan mencalonkan Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng dalam pilihan raya kecil Tanjung Piai pada 2 November ini. Sebagai anak tempatan yang telah menjadi mantan ahli Parlimen Tanjung Piai selama 10 tahun, Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng sangat memahami keperluan masyarakat setempat. Tanjung Piai seharusnya diwakili dan disantuni oleh anak jatinya sendiri sebagai suara masyarakat setempat di Parlimen Malaysia. Beliaulah yang selayaknya. Datuk Seri Dr. Wee, 55 tahun, pernah menjadi ahli Parlimen Tanjung Piai selama 2 penggal namun tewas pada pilihan raya umum lalu kepada Allahyarham Datuk Dr. Mat Farid Mat Rafiq dari bersatu dengan 524 undi. Beliau juga adalah graduan ijazah Doktor Falsafah dalam bidang pengurusan awam dari Universiti Utara Malaysia. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari penamaan calon diadakan pada 2 November ini. Setakat ini, 2 parti sudah mengumumkan calon iaitu Ketua Bersatu Bahagian Tanjung Piai, Karmain Sardini sebagai calon Pakatan Harapan dan Timbalan Setiausaha Agung Geraka Wendy Subramaniam dinamakan calon parti itu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengadakan lawatan mengejut ke kediaman Kampung Baru Cina di Bentang Kuala Lipis yang menyaksikan 22 orang tinggal sehelai sepinggang selepas kebakaran pagi semalam. Seri Paduka berangkat ke Bentang sejurus selepas menerima keberangkatan tiba Raja-Raja ke Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-255 di Istana Negara di Kuala Lumpur. Dalam lawatannya, baginda turut bertitah mengingatkan rakyat agar berwaspada dan memberi perhatian kepada bangunan lama atau usang, terutama dalam aspek pendawaian elektrik yang boleh mendatangkan kemudaratan. Selain menyampaikan sumbangan kepada mangsa, baginda turut menitahkan pihak berkuasa menyediakan laporan dan mencari dana untuk membina semula kediaman yang musnah. Dalam kejadian kira-kira jam 1 pagi itu, 13 daripada 15 rumah terbabit hangus sepenuhnya. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang Nur Hisham Muhammad, 26 anggota dari Balai Lipis dan Raup bergegas ke lokasi kejadian sejurus mendapat maklumat. Bomba mengambil masa selama sejam untuk mengawal kebakaran dan api dipadamkan sepenuhnya jam 3.30 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih disiasat. Kementerian Dalam Negeri memandang serius kesalahan membabitkan percetakan dan penerbitan naskah Al-Quran. Penerbit akan dikenakan tindakan di bawah Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986 jika didapati sengaja menyebabkan kesalahan. Kita telah menetapkan dalam syarat-syarat selepas kita meluluskan permohonan syarikat. Jadi sepatutnya syarikat faham, tahu apa peraturan, termasuk akta yang berkuat kuasa sekarang ini. Jadi saya tidak perlu nak menyebut apa syarat ini kerana dalam urusan kita dah sebutkan perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh syarikat-syarikat yang diberi kelulusan ini. Beliau mengulas isu kehilangan 33 helai muka surat dalam senaskah Al-Quran yang sepatutnya mengandungi 6 surah. Humaira Publication yang bertanggungjawab sebagai penerbit memohon maaf dan mengakui kesilapan terbabit. Terdapat 59 buah syarikat yang memiliki permit yang sah bagi mencetak naskah Al-Quran yang dibenarkan oleh KDN.
Polis Diraja Malaysia PDRM memohon Bon Mahkamah ke atas Datuk Lokman Nur Adam supaya Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu mengawal kenyataannya di laman sosial. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Mohammed berkata, pihaknya akan berbincang dengan pendakwa raya mengenakan syarat tambahan ke atas jaminannya berhubung satu kes yang dituduh di mahkamah baru-baru ini. So kita ingatkan dia supaya dia sentiasa mengawal atau menjaga kenyataan yang telah dibuat itu supaya tidak mendatangkan kebangkitan atau pecah keamanan kepada ketenteraman dan keharmonian negara ini. Tegas Datuk Huzair, pihaknya mendapati sebanyak 17 kertas siasatan pelbagai kes dibuka ke atas Lokman. Banyak kenyataannya dilihat berunsur provokasi yang boleh menyebabkan perpecahan, mengganggu ketenteraman awam dan keamanan negara. Kementerian Kesihatan akan mewartakan hukuman kompaun kepada syarikat pengeluar produk kosmetik yang mengandungi bahan terlarang seperti merkuri dan hidroquinone. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pewartaan hukuman itu akan dilaksanakan sekitar suku pertama tahun depan bagi mengatasi isu membabitkan produk kosmetik. Tindakan membuat kompaun, mengkompaun kepada syarikat-syarikat yang melakukan kesalahan seperti mana yang disebutkan tadi, di bawah antara lainnya kalau gagal, maknanya ada produk yang mempunyai bahan-bahan terlarang seperti merkuri, seperti hidroquinone dan sebagainya, itu satu. Keduanya, menyiarkan iklan kosmetik yang tidak mematuhi garis panduan. Ketiga adalah memasarkan kosmetik yang tidak mematuhi pelabelan. Dan keempat, pengisytiharan palsu ataupun false declaration. Beliau mengulas mengenai kosmetik haram yang dikitar semula dengan melakukan sedikit perubahan campuran setelah produk lama mereka dilarang dijual di pasaran oleh pihak berkuasa. Antara hukuman lain yang bakal dikenakan termasuk menyenarai hitam jenama produk tertentu bagi memastikan ia tidak dijual di pasaran. Pengilang kosmetik juga ujarnya akan diwajibkan memiliki lesen penghilangan berdasarkan amalan penghilangan terbaik GMP. Baik, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya tidak mempunyai perancangan untuk menganjurkan pameran makam dan artefak Firaun Mesir, Ramses dan Tutankhamun yang lebih dikenali sebagai Raja Tut sempena tahun melawat Malaysia 2020. Menterinya Datuk Muhammadin Ketapi berkata cadangan pameran itu tidak pernah dibincangkan sebelum ini. Ujarnya, beliau juga tidak mempunyai sebarang maklumat mengenai perancangan pameran khazanah Mesir purba berkenaan. Perkara ini tidak pernah diangkat untuk mendapat kelulusan jemaah menteri. Okey? Saya tidak tahu dari mana dia dapat itu, tapi kamu tanyalah sama dia. Perkara ini tidak pernah pun dibincang di kementerian. Beliau berkata demikian selepas Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Malaysia 2020 peringkat negeri Sarawak. Selasa lalu, Timbalan Menterinya Muhammad Bakhtiar Wancik berkata kerajaan sedang dalam rundingan dengan kerajaan Mesir mengenai penganjuran pameran itu di negara ini. Sukan, senarai 23 pemain yang akan menggalas cabaran Malaysia kesayangan kelayakan AFC bawah 19 tahun diumumkan jurulatih Brett Maloney hari ini. Dan seperti diduga, beberapa pemain utama kebangsaan tersenarai termasuklah penyerang sensasi Luqman Hakim Syamsuddin. Pemilihan 23 pemain ini dilihat sebagai barisan terbaik Malaysia dalam misi untuk sekali lagi mara ke pentas kejuaraan AFC. Menerusi senarai akhir yang dikeluarkan jurulatih Brett Maloney, seramai 12 pemain adalah merupakan pemain-pemain yang dibentuk di Akademi Muqtada Hari. Dia ketuai oleh pemain yang sedang meningkat naik, Luqman Hakim Syamsuddin, selain beberapa pemain seperti Sik Izhan Sik Azman, Muhammad Firdaus Karunisam dan Muhammad Alif Abdul Muttalib yang membarisi skuad AFC bawah 16 tahun kendalian Lim Tiong Kim tahun lalu. Dan dua aksi persahabatan terakhir menentang Sri Lanka dan Taiwan minggu lalu bagi turut memberi gambaran jelas Malaysia akan turun dengan barisan terkuat bagi memastikan tiket kesayangan AFC bawah 19 di Uzbekistan tahun depan. Skuad negara akan berangkat ke
ke Kemboja esok dan hanya akan turun beraksi pada 2 November. Pada pusingan kelayakan di Phnom Penh nanti, skuad negara akan memulakan kempen menentang Kemboja, diikuti Brunei dan Kepulauan Mariana Utara sebelum bertemu Thailand pada 10 November. Dua pemain perancang yang menyerlah pada separuh akhir Piala Malaysia, Afiq Fazail dan Badrul Batia, mendapat panggilan Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho untuk menyertai latihan pusat skuad Harimau Malaya yang akan bermula Ahad ini. Tenaga dan pengalaman pemain Johor Darul Takzim JDT dan Kedah itu diperlukan bagi menambah sengat skuad kebangsaan menghadapi satu perlawanan persahabatan dan seterusnya dua aksi kelayakan pusingan kedua Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Dalam senarai 26 pemain yang diumumkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM semalam, nama Afiq Fazail, pemain perancang Johor Darul Takzim JDT dan Kapten Kedah Badrul Batia disenarai dan diharapkan Tan Cheng Ho untuk memperkuatkan lagi bahagian tengah skuad Harimau Malaya. Cheng Ho mengekalkan hanya 19 pemain dari skuad 23 pemain yang tewas 1-0 kepada Vietnam pada perlawanan ketiga kumpulan G di Hanoi 10 Oktober lalu yang menyaksikan 4 pemain digugurkan. Pemain yang digugurkan adalah penjaga gol Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti, Irfan Zakaria serta dua pemain tengah Akram Mahinan dan Abdul Halim Saari. Manakala pemain tengah Pahang Nur Azam Aziz dan penjaga gol Muhammad Irfuad Cik Kasim antara yang dipanggil semula selepas disisihkan sebelum ini akibat kecederaan. Semua pemain akan melapor diri pada Ahad ini kecuali pemain yang terbabit dengan final Piala Malaysia Sabtu ini hanya berbuat demikian pada Isnin. Malaysia bakal berdepan Tajikistan pada 9 November untuk aksi persahabatan sebelum menentang Thailand dan Indonesia dalam kempen kelayakan pada 14 dan 19 November depan. Malaysia mesti menang pada baki aksi kelayakan ini bagi mencapai sasaran FAM untuk menjejakkan kaki ke Piala Asia 2023. Piala Malaysia merupakan kejohanan bola sepak yang cukup berprestij di Malaysia dan juga saingan tertua di rantau Asia Tenggara. Di sebalik kemegahan itu, boleh dikatakan tidak ramai yang mengetahui asal-usul trofi ini yang menjadi rebutan setiap pasukan. Ikuti siri khas eksklusif menyingkap sejarah trofi Piala Malaysia menjelang perlawanan akhir edisi ke-93 Sabtu ini. Mula diperkenalkan pada tahun 1967, Piala Malaysia merupakan kejohanan baru selepas Piala HMS Malaya. Ketika itu, pasukan dari Borneo iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei mula menyertai saingan Piala Malaysia. Trofi yang sudah berusia 52 tahun ini mempunyai sejarah tersendiri di sebalik pembikinannya, selain berdepan cabaran untuk memastikan ia terus dijaga rapi sehingga kini. Penyokong bola sepak tempatan mungkin belum pernah melihat dengan lebih dekat sisi sebenar trofi bersejarah ini yang mempunyai pelbagai simbol melambangkan sejarah trofi terbabit. Istimewanya trofi Piala Malaysia ini, ia mempunyai 4 simbol yang diukir di mana simbol berkenaan mempunyai maksud tersendiri dan juga menandakan asal-usul trofi tersebut. Salah satu simbol yang diukir adalah 3 abjad iaitu WJD yang menandakan trofi bersejarah ini telah dicipta di Birmingham, England pada tahun 1967 yang mana ia merujuk kepada simbol abjad S. Walau bagaimanapun, pencipta sebenar di sebalik piala tertua ini tetap menjadi tanda tanya yang masih belum diketahui sehingga kini. PH Henry iaitu salah sebuah syarikat saudagar berlian dan permata mendapat kepercayaan untuk menguruskan trofi Piala Malaysia ini. Menurut Askuran selaku pengurus kedai tersebut, PH Henry yang mula beroperasi pada tahun 1902 telah mula terlibat dalam menguruskan trofi bersejarah itu selama 50 tahun dan menyifatkan ia adalah trofi yang paling bernilai selain memerlukan tempoh sehingga 3 minggu untuk menggilap dan membersihkan trofi tersebut. The silver content is 92.5%, which the others are impurities like copper and brass, so on and so forth, which gives it makes it a bit harder, makes the metal a bit harder. Yeah, but we have been repairing this trophy we have had this, been dealing with this trophy at least for at least 50 years. Yeah, at least 50 years. We've been dealing with this trophy. This trophy today is 52 years old.
Di sebalik keindahan trofi Piala Malaysia ini, jangan kita lupa pasukan yang pernah menjulang trofi ini buat kali pertama pada tahun 1967, iaitu Perak ketika menewaskan Singapura 2-1 di Stadium Merdeka. Jadi, siapakah bekas pemain yang pernah menjadi sebahagian daripada sejarah itu? Nantikan episod kedua menyingkap sejarah trofi Piala Malaysia di Buletin Utama malam ini. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.